dan tak dilupakan kepada para pelayar yang melayari program subuh kita melalui siaran Facebook Live Masjid Kota Damansara. Yang melayari dari barat, kita doakan moga mendapat berkat. Yang melayari dari timur, kita doakan moga terus makmur. Yang melayari dari utara, kita doakan moga terus sejahtera. Yang menonton dari selatan, kita doakan keampunan dan keberkatan. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya pada pagi ini. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah dalam ruangan tazkirah subuh kita pada pagi ini, kita akan bicarakan dan kita akan mengupas satu topik berkenaan dengan istiqamah. Istiqamah. Para jemaah sekalian, istiqamah satu benda yang sangat mustahak, tetapi ia satu perkara yang payah dan berat. Bukti payah dan beratnya istiqamah ini, ia diakui sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ni ada dalam Sunan At-Tirmizi. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ma nazala ala Rasulillah ayatan kanat ashakku wa la ashaddu min qawlih fastaqim kama umirta." Tidak adalah mana-mana ayat Al-Quran yang lebih berat dan yang lebih sukar saat diterima oleh baginda sallallahu alaihi wasallam melainkan ayat itu tentang arahan agar istiqamah. Ayat yang mana ni? Ayat yang berada dalam surah Hud pada ayat yang ke-112, fastaqim kama umirta. Maka istiqamahlah kamu wahai Rasulullah sebagaimana apa sahaja yang Allah perintahkan kepada engkau. Ayat ni paling berat dan paling sukar, paling payah dari sudut pelaksanaannya saat diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, limadha asra'a ilaika syait?" Wahai Rasulullah, kenapa rambut tuan ni cepat sangat berubah? Abu Bakar tanya. Beza umur Abu Bakar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beza tipis je, 2 tahun je beza. Ketika Rasulullah wafat pada umur 63, saat itu umur Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu 61 tahun. Cuma Abu Bakar belum berubah lagi, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kat tepi-tepi ni dah nampak ubah dia. Jadi Abu Bakar tanya, "Limadha asra'a ilaika syait?" Kenapa tuan ni cepat sangat berubah? Maka jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, "Syayyabatni Hud wa akhawatuha." Yang menjadikan aku berubah ni, berubah fizikal aku ni, puncanya kerana surah Hud dan saudara dia. Surah Hud ayat yang mana ni? Ayat arahan agar istiqamah, fastaqim kama umirta. Dan saudara dia surah yang mana? Antaranya surah Al-Waqi'ah yang menceritakan tentang azab neraka, golongan kiri, hal ehwal hari kiamat. Memikirkan tentang perkara-perkara sebegini menjadikan perubahan pada fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni nak menunjukkan betapa beratnya istiqamah. Kerana kalau istiqamah itu mudah, istiqamah itu ringan, istiqamah itu senang, nescaya takkan berubah rambut baginda dan takkan berubah fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang istiqamah ni payah. Yang senang apa dia ustaz? Yang senang istirahat. Yang ni mudah.
Duduk santai sambil tengok Facebook, layan TikTok, tengok Instagram, itu senang. Istiqamah payah. Sebab itulah kalau kita perhatikan segala macam masalah yang berlaku pada hari ini, tak kiralah di peringkat kecil, peringkat keluarga ke, ataupun peringkat yang lebih besar, peringkat negara, hatta peringkat antarabangsa, peringkat dunia sekalipun, segala macam masalah yang berlaku hari ini, apakah punca utama dia? Akar masalahnya kerana sukar untuk istiqamah. Sukar untuk istiqamah. Istiqamah macam mana? Sukarnya istiqamah untuk menunaikan amanah. Sukarnya istiqamah untuk meninggalkan yang haram. Sukarnya istiqamah berpegang dengan yang halal. Sukarnya istiqamah berpegang dengan janji. Sukarnya istiqamah inilah menyebabkan segala macam masalah yang berlaku pada hari ini. Sebab apa? Istiqamah ni payah. Cakap mudah, melaksanakan dengan istiqamah ni payah. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa-siapa yang mampu istiqamah, dia bukan sahaja dia mendapat cinta daripada manusia, tetapi dia akan dicintai Rasulullah, bahkan dia akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus bagi orang yang istiqamah. Dia dapat 3: kasih sayang manusia, cinta baginda, dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kita, kalau orang yang tak istiqamah, tak konsisten, kita tak suka pada dia, betul tak? Depan cakap lain, belakang cakap lain, hari ni lain, esok lain, kita tak seronok dengan dia. Dia tak konsisten. Kalau kedai makan, hari ni buka, lusa cuti, tulak cuti, kita pergi je tutup, pergi tu, tak istiqamah, kita tak seronok. Orang yang konsisten ni Allah suka pada dia. Dalam satu hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling Allah suka bila dilakukan, number one punya amalan, the best, terbaik, yang paling Allah suka, apa dia? Adwamuha wa in qalla. Sesuatu amalan yang dilakukan secara berterusan walaupun sikit. Berterusan inilah yang kita sebut dengan istilah sekarang konsisten, ataupun kita namakan ia sebagai istiqamah. Amalan yang paling Allah suka istiqamah walaupun sikit. Allah tak suka sekali buat banyak tapi lepas tu tak buat dah. Allah tak suka habis daya dia buat kemudian dia tinggalkan. Sebab itu ada satu hadis. Hadis ini sahih juga daripada Imam Bukhari, Muslim. Rasulullah pernah pesan kepada seorang anak muda namanya Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah panggil Abdullah bin Amr bin As, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mislu fulani, awak jangan jadi seperti si fulani. Apa nama si fulan tu tidak disebut namanya, boleh jadi nak jaga maruah ataupun air muka dia. La takun mislu fulanin, awak jangan jadi seperti seorang ni, si fulan ni. Apa sebab? Kana yakumul lail fataraka qiyamal lail ba'dah. Si fulan ni kalau dia bangun qiyamul lail sekali tu je dia buat, tapi pada hari-hari yang lain dia tinggalkan. Apa maksudnya? Dia tidak istiqamah. Tuan-tuan, bila kita sebut istiqamah kan, mungkinlah ada jemaah masjid surau, tak tahulah mana, mungkin masjid ni atau masjid lain, sebelum PKP kan, istiqamah dia berjemaah di masjid.
Tapi bila PKP, masjid dihadkan pengimarahan dia hanya jumlah-jumlah tertentu je. Lepas daripada tu tak datang dah. Sampai sekarang ada tak istiqamah dah. Kita tanya kenapa tak datang dah, dia kata solat kat rumah lebih khusyuk, dia sebut. Ada orang kat rumah lebih khusyuk. Majlis ilmu online pun ada sekarang ni, dia sambil-sambil dia tengok online, duduk atas katil santai. Tapi bagi orang yang istiqamah, masa PKP kah, belum PKP kah, lepas PKP kah, bagi dia kacang je. Sebab apa? Sebab dia dapat nikmat istiqamah tu tadi. Sebab itu Imam Hasanul Basri sebut, salah satu tanda amalan-amalan kita sebelum daripada ni diterima oleh Allah, tandanya adalah seseorang tu boleh istiqamah dalam kebaikan. Kata Imam Hasanul Basri, min jazail hasanah al-hasanatu ba'daha. Min jazail hasanah, antara tanda diberi ganjaran di atas kebaikan-kebaikan sebelum ni. Apa tanda dia? Banyak amal-amal soleh yang kita buat sebelum ni, maka apa tanda amal tu Allah terima? Salah satu tandanya, kata Imam Hasanul Basri, al-hasanatu ba'daha, dia akan memberanakkan kebaikan-kebaikan yang lain sesudahnya. Perkataan al-hasanatu ba'daha, memberanakkan kebaikan-kebaikan yang lain, itulah yang kita sebut dengan istiqamah. Contoh kan, kita bulan Zulhijjah sekarang ni, 19, 18, awal-awal Zulhijjah, 10 hari pertama Zulhijjah, hari yang terbaik kan. Banyak amal-amal kita buat, amal soleh kita buat. Maka apa tanda amal soleh tu diterima Allah? Salah satu benchmark dia, al-hasanatu ba'daha, boleh konsisten dalam amal soleh juga sesudah itu. Itu maksud dia. Min jazail hasanah al-hasanatu ba'daha. Tanda diterima amal-amal sebelum ni, dia konsisten dengan amal-amal yang baik juga sesudah itu. Sebab itu orang sebut, apa tanda haji mabrur? Ada orang balik haji kan, apa tanda dia mendapat haji mabrur? Tandanya al-hasanatu ba'daha, dia memberanakkan kebaikan yang lain sesudah balik haji. Kalau ketika buat haji, tiap-tiap waktu pergi Masjidul Haram, balik daripada haji, haram muka tak nampak dah kat masjid, itu kurang mabrur lah tu. Sebab tak bersambung istiqamah dia. Maka salah satu benchmark dia, kata Imam Hasanul Basri, al-hasanatu ba'daha, dia memberanakkan kebaikan yang lain. Itu tanda amal sebelum ni diterima Allah. Para jemaah sekalian, istiqamah dari sudut etimologinya, dia berasal sama wazannya dengan iktidal. Itu dari sudut wazan Arabnya sama dengan iktidal. Iktidal ni apa dia ustaz? Satu posisi ketika kita bangkit daripada rukuk kan, Sami'allahu liman hamidah. Istiqamah dengan iktidal ni wazan dia sama. Kalau istiqamah, dia berasal daripada perkataan istaqama yastaqimu istiqamatan. Istaqama yastaqimu istiqamatan. Kalau iktidal, dia berasal daripada perkataan i'tadala ya'tadilu i'tidalan. Sama. Istaqama i'tadala, yastaqimu ya'tadilu, istiqamatan i'tidalan. Sama je. Nak menunjukkan di sini, orang yang istiqamah sama posisinya seperti posisi orang yang sedang beriktidal. Iktidal ni apa syarat sah dia? Mesti tegak, mesti lurus kan? Tak boleh condong ke kanan, condong ke kiri, terlalu ke depan, nak terbalik ke belakang, tak boleh. Mesti lurus. Begitulah posisi orang yang istiqamah.
dia luruh dan tegak kepada perintah Allah, dan luruh dan tegak jugalah meninggalkan larangan Allah. Itu maksud istiqamah. Kalau kita buat kajian di dalam Al-Quran dalam bentuk literature review, kita jumpa perkataan istiqamah dan semakna dengannya. Semakna dengannya ni maksudnya al-mustaqim, itu dari perkataan istiqamah. Fastaqimu, itu dari perkataan istiqamah. Dalam Al-Quran Allah menyebut dan mengulang perkataan istiqamah dan sama makna dengannya ini ada diulang sebanyak 10 kali di pelbagai tempat, pelbagai surah, pelbagai ayat. Diulang sebanyak 10 kali pada 9 ayat dan disebut pada 8 surah perkataan istiqamah. Dan semua direction makna yang dikehendaki Allah, bila diulang perkataan istiqamah dan semaknanya ada 10 kali disebut pada 9 ayat dan pada 8 surah itu, kita lihat direction maksud yang dikehendaki Allah merujuk kepada satu direction makna yang sama, iaitu orang yang tegak berada di atas jalan Allah, dia tidak bengkok ke kanan, tidak bengkok ke kiri. Ihdinas siratal mustaqim. Al-mustaqim itu merujuk kepada orang yang luruh pada perintah Allah, tak bengkok kanan, tak bengkok kiri. Itulah maksud istiqamah, tetap dan luruh. Cumanya para jemaah sekalian, untuk kekal istiqamah ni payah, kita akui. Tidak dapat tidak, orang yang mampu istiqamah hanyalah orang yang bersemangat sahaja. Betul tak? Kalau tak ada semangat, kita takkan mampu kekal istiqamah dan konsisten dalam apa-apa hal. Nak kerja tak ada semangat, takkan mampu istiqamah. Nak berniaga tak ada semangat, takkan mampu istiqamah. Orang sakit kalau tak istiqamah, tak ada semangat, dia takkan mampu istiqamah makan ubat. Nak tazkirah tak ada semangat, 20 minit habis tazkirah. Tuan-tuan yang nak dengar kuliah ni tak ada semangat, duduk 15 minit, bangun sapu pungung balik, begitu jogging lagi best tak? Semangat tu mahal. Saya pernah tanya seorang pegawai Pascal, pasukan khas laut, TLDM. Dia komando, Pascal ni komando lah. Dia kalau darat dia panggil GGK, grup gerak khas. Kalau udara, TUDM dia panggil Pascal, pasukan khas udara. Kalau laut, TLDM dia panggil Pascal, pasukan khas laut. Kalau polis dia ada juga unit special force dia. Dia ada VET 69, Very Able Trooper, komando 69. Ataupun satu lagi UTK, unit tindak khas. Saya tanya seorang pegawai Pascal, dia pangkat dia sekarang ni commander. Atas tu captain, kemudian satu bintang lah. Dia geng-geng ni yang special force ni, dia buat benda extraordinary, benda luar biasa. Kalau kita naik kapal terbang, kalau dia terjun kapal terbang, ni istiqamah pula dia terjun ni, 5,000 kaki, 10,000 kaki, 15,000 kaki, 20,000, istiqamah. Naik terjun, sebab dia nak dapatkan sayap penerjunan tu kan, dia kena dapat berapa jam. Saya tanya dia tak gayak ke? Gayak juga dia cakap. Tak takut ke? Takut juga. Tapi kenapa mampu istiqamah boleh buat ni? Buat benda luar biasa, lari beratus-ratus kilo dan sebagainya. Dia kata dia buat benda ni sebab semangat nak dapatkan beret Pascal tu. Dia kata nak dapatkan beret, dia ada beret dia kat topi dia tu. Kalau GGK warna hijau, kalau Pascal warna macam merun sikit tu. Semangat nak dapatkan beret Pascal itulah yang menyebabkan dia mampu istiqamah buat benda yang luar biasa. Maka di sini baru saya faham satu hal. Benda yang biasa-biasa pun memerlukan semangat untuk kita buat, dan benda yang luar biasa kita akan mampu buat kalau kita ada semangat. Semangat ni mahal. Sebab itu orang dulu sebut hidup di dunia penuh cabaran, patah semangat binasalah badan. Hidup di dunia godaannya banyak, hilang semangat maruah akan tercampur.
Hidup di dunia banyak masalah, lemah semangat, hidup akan susah. Hidup di dunia banyak cabaran, patah semangat, binasalah badan. Bila semangat sudah patah, sebarang kerja takkan menyudah. Bila semangat sudah lari, masuk gelanggang nanti, daripada hidup, eloklah dia mati. Bila semangat sudah layu, masuk gelanggang mendapat malu. Bila semangat sudah padam, ke darat sesat, ke laut pun karam. Bila semangat sudah lemah, duduk berunding, patahlah lidah. Bila semangat sudah hilang, alamat hidup akan diperhamba orang. Bila orang hilang semangat, dia hidup bagaikan mayat. Bila semangat sudah menipis, tuah tercampak, maruah pun terhakis. Tapi kalau semangat sudah kukuh, sebarang kerja takkan tertangguh. Bila semangat sudah berkobar, menghadapi musuh takkan gentar. Bila semangat sudah menyala, sebarang kerja takkan tergendala. Bila semangat sudah menggebu, dicampak dicabar takkan layu. Mahanya semangat. Sebab itulah nak istiqamah, tak dapat tidak perlu bangkitkan semangat. Tak ada semangat takkan mampu istiqamah. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, hanya orang yang mampu kekal istiqamah ni hanya orang beriman saja. Orang beriman saja mampu kekal istiqamah. Dia tak mudah putus asa. Ada satu hadis riwayat Imam Bukhari, seorang sahabat namanya Abu Amr Sufyan radhiyallahu anhu tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'ala anhu ahadan ghairak ba'dak." Wahai Rasulullah, cuba bagi tahu pada saya satu hal tentang agama Islam yang kalau saya tanya Tuan, saya tak perlu tanya lagi tentang Islam pada orang lain. Dia nak short and precise. Satu benda yang ringkas tapi tepat dan padat. Apa dia tentang Islam ni, kalau saya tanya awak wahai Rasulullah, saya tak perlu jumpa lagi orang lain. Maka jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah jawab, "Qul amantu billah thumma istaqim." Katakanlah awak beriman kepada Allah, kemudian awak istiqamahlah. Rasulullah kaitkan iman dengan istiqamah, istiqamah dengan iman, nak menunjukkan hanya orang yang kekal termotivasi untuk istiqamah, kekal bersemangat, kekal tak berputus asa, hanya orang yang gantungkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mampu kekal semangat lalu dia beristiqamah. Besarnya istiqamah sehingga besar jugalah kelebihan orang yang istiqamah ini. Dalam Al-Quran banyak Allah sebut tentang kelebihan orang yang istiqamah. Salah satunya antaranya di dalam surah Fussilat pada ayat yang ke-30, Allah sebut orang yang istiqamah dia akan diberi satu nikmat, matinya dalam husnul khatimah, dan dia mendapat indahnya sakaratul maut, mudahnya sakaratul maut. Kita selalu minta tuan-tuan dalam satu doa, 10 permintaan kita dalam doa ni, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut. Yang ketujuh kita minta, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah saat kami nak menghadapi sakaratul maut. Nikmat ni tak dapat pada semua orang, tetapi Allah jamin dalam Al-Quran surah Fussilat pada ayat yang ke-30,
antara hanya orang yang mendapat nikmat mudahnya sakaratul maut hanyalah orang yang istiqamah sahaja. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maksudnya, sesungguhnya mana-mana orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, betul-betul istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan kirim pada orang yang istiqamah ini saat dia menghadapi sakaratul maut malaikah, malaikat yang ramai. Dalam tafsir Safwatut Tafasir yang ditulis oleh Syekh Dr. Ali As-Sabuni, beliau menyebut yang dikirim Allah malaikat-malaikat yang ramai itu bukan sahaja malaikat maut dan tentera-tentera dia, tidak, tetapi yang dikirim juga adalah malaikatur rahmah, malaikat rahmat. Allah yang hantar malaikat-malaikat rahmat. Tujuannya apa ni dihantar malaikat rahmat? Sebagai coach ataupun motivator kepada orang yang menghadapi sakaratul maut. Sebagai motivator. Apa yang dia motivatekan? Dua. Yang pertama, malaikat ni akan bisikkan di telinga orang yang istiqamah, alla takhafu, demo jangan takut boh. Dia sebut begitu, alla takhafu, demo jangan takut boh. Yang kedua, wala tahzanu, ini malaikat yang bisikkan sebagai coach ataupun motivator kepada orang menghadapi sakaratul maut. Wala tahzanu, demo jangan sedih boh. Dua dibisikkan, alla takhafu wala tahzanu, demo jangan takut, demo jangan sedih. Apa beza bisikan jangan takut dengan jangan sedih? Kalau jangan takut benda yang akan berlaku lepas ni, jangan takut mati, jangan takut masuk kubur, jangan takut hadapi titian sirat, jangan takut hadapi mahsyar. Itu pesanan alla takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, benda sebelum. Apa dia? Demo jangan sedih boh, demo tinggalkan bini demo, contoh. Demo jangan sedih tinggal anak-anak, jangan sedih tinggalkan rumah, jangan sedih tinggalkan pekerjaan. Dua dibisikkan. Kalau jangan takut selepas ni, kalau jangan sedih sebelum ni. Dua dibisikkan itu oleh malaikat nak motivate orang yang nak menghadapi sakaratul maut. Kemudian malaikat ni akan katakan, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Kami ramai-ramai datang ni, kami nak bagi tahu pada awak orang yang istiqamah, syurga sedang menanti awak selepas kematian ini. Nikmat ini Allah janjikan diberi kepada orang yang istiqamah. Besar cabaran dia, maka besar jugalah ganjaran orang yang istiqamah. Cumanya para jemaah sekalian, kita tak nafikan orang yang nak istiqamah dia akan berdepan dengan cabaran. Betul tak? Dia akan berdepan dengan cabaran. Yang paling besarnya cabaran yang akan dihadapi oleh orang yang nak istiqamah ini ada dua cabaran. Cabaran yang pertama kita sebut cabaran dalaman dia, cabaran dalaman. Apa dia cabaran dalaman ni? Orang yang istiqamah dia akan berdepan dengan cabaran dalaman yang kita sebut dengan talbisul iblis. Bisikan-bisikan daripada iblis. Tujuan apa iblis bisikkan pada orang istiqamah? Supaya timbul perasaan ujub pada diri dia, timbul perasaan takabur, timbul supaya dia riak, timbul supaya dia ingin sum'ah, timbul supaya dia ingin merendah-rendahkan orang lain. Ini bahaya bisikan iblis. Contoh kan, kita istiqamah, datang subuh awal, kita datang 5.40 tu dah datang lah. Kita buka lampu, kita buka pagar dan sebagainya masjid kan. Kadang-kadang timbul dalam bisikan hati, oh kemah juga aku ni. Tok imam tak datang lagi, aku sampai dah.
Untuk bila tak ada lagi contoh-contoh, bukan kat sini, kat Masjid Ana contoh kan. Dia akan timbul perasaan, hebat juga aku, istiqamah pula tu. Maka talbisul iblis inilah cabaran kepada orang yang nak istiqamah. Perasaan ni tak boleh lagi, dia akan timbul satu masa, dia timbul. Nak tak nak, bagi orang yang istiqamah kita kena lawan. Tujuan apa? Tujuannya supaya bangkit perasaan ujub, riak, takabur, sum'ah, bagai-bagai tadi. Ini kita sebut sebagai cabaran dalaman bagi orang yang nak istiqamah. Yang kedua, cabaran bagi orang yang nak kekal istiqamah ini, dia akan berdepan juga dengan cabaran luaran. Cabaran luaran. Cabaran luaran ni apa dia, Ustaz? Dia akan berdepan dengan mulut orang akan mengata-ngata pada dia. Mulut orang. Orang kita buat jahat pasti dia kata. Tapi yang peliknya buat baik pun kadang-kadang kata juga, betul tak? Betul, orang istiqamah ni dia berdepan dengan mulut orang. Ana bertugas di masjid Bandar Tun Razak KL. Ada seorang jemaah, dia bukan AJK, bukan Imam Bilal, memang murni pure ni dia jemaah. Tapi dia istiqamah nak menyumbang pada masjid. Macam mana? Kalau ada kuliah subuh, dialah yang akan bawa air, akan sediakan meja. Kalau pagi dia datang awal, dia buka lampu, dia buka pintu, buka pagar tu. Kalau hari Jumaat datang awal, dia yang keluarkan tabung, dia nak menyumbang. Tapi mulut orang ni, jemaah-jemaah lain kata, haji ni lebih pada AJK, dia kata. Lebih sudu dari kuah. Ini saya dengar sendiri ni. Maka di situlah baru saya faham. Rupa-rupanya orang yang buat baik, orang yang istiqamah pun ada juga orang mengata pada dia. Orang mengata juga. Lebih pada AJK tu, tengok tu. Kalau lebih pada AJK, orang tu kata macam tu. Itu cabaran bagi orang yang nak istiqamah. Sebab itu tuan-tuan kita sebutlah, kalau kita yakin apa yang kita buat ni betul, tak salah dari sudut syariat, tak salah dari sudut norma budaya masyarakat, tak ketepikan orang terdekat dengan kita, tak tindah orang lain pun, tak tarik orang di atas pun, buat sajalah, istiqamah sajalah. Tanah Pahang, tanah purba, kaya dengan aneka sejarah. Kalau kata sudah di kota, jangan mudah diubah-ubah. Getah dibakar dalam pelita untuk menyuluh dalam perigi. Sepatah kata sudah di kota, jangan mudah untuk kita ubah lagi. Mulut orang sampai bila-bila takkan habis. Tuan-tuan, saya duduk di Bangi ni nak cerita tentang orang-orang. Bangi dekat dengan Sepang. Dulu ketika Malaysia anjurkan F1, Formula 1, lomba kereta tu, tiket yang paling laris dijual ketika hari perlombaan kan, orang nak duduk kawasan mana agak-agak? Kawasan grandstand ke? Tak, itu laris juga, tapi bukan yang paling utama orang cari. Kawasan mana orang mula-mula nak beli ni? Kawasan corner, kawasan Selekor. Sebab apa kawasan Selekor? Sebab dia rasa seronok kalau tengok kereta tu terbabah, atau pecah tayar ke, terbakar ke, baru dia se-feel bayar tiket mahal-mahal. Sebab kalau duduk kawasan grandstand, kawasan tu kan jalan lurus, straight, kereta laju, berapa saat aja boleh tengok kereta, betul tak? Dengan kata lain, kalau Kimi Raikkonen menang, Michael Schumacher menang, sposim belah dua, dia tak dapat. Nak menunjukkan manusia secara tabiinya, kebanyakannya dia seronok melihat kejatuhan dan kegagalan orang lain, betul tak? Dia tak mengharap kalau orang lain berjaya, apa dia dapat? Kalau orang lain gagal, saya pergi F1 tadi belanggar, kereta terbakar, mujur saya ada, dia kata. Mujur dia ada pula, padahal dia tak buat apa pun. Nak ceritakan manusia kadang-kadang kalau dia puji pun sebahagiannya lah, kita tak katakan semua, kita tak pukul rata, hanya sekadar lip service sahaja, pemanis di bibir. Terbaik boh, demo kemah boh, depan kita, belakang kita pukul juga. Terbaik ustaz, belakang kita ustaz tak boleh pakai contoh kan. Depan kita puji kemah. Lip service.
mulut orang takkan habis. Akhirlah tuan-tuan, sebagai penutuplah pada pagi ni, kita nak cerita istiqamah. Ada satu anekdot cerita pendek. Seorang penjual ikan, dia tulis di kedai dia signboard, di sini jual ikan segar. Apa dia tulis? Di sini jual ikan segar. Bagi kita yang bermata lebah, no such thing lah kalau kita nak complain signboard tulis macam tu. Tak ada benda pun. Tapi ada orang yang bermata lalat, dia lihat signboard ni, bagi dia ada masalah. Dia pergi jumpa tokek kedai tu, dia panggil owner kedai tu, "Tokek, mai sini sekejap. Kenapa awak tulis kat signboard kedai awak, di sini jual ikan segar? Bukankah semua orang dah tahu dah kedai awak tu di sini, bukan di sana, bukan di situ, di sini. Buanglah perkataan di sini tu, kan semua orang dah tahu kedai awak di sini." Owner pula jenis orang yang tak istiqamah, jenis melayan mulut orang, delete balik posting kalau kita sekarang kan. Buang perkataan di sini tu, dia tempah signboard baru, kan layan mulut orang. Signboard baru sekarang ni tertulis jual ikan segar. Bagi kita bermata lebah, no such thing, kita nak komplain macam tu kan. Tapi bagi orang bermata lalat ni, dia tak boleh. Dia panggil balik tokek tu, "Tokek, kenapa awak tulis signboard baru kedai awak ni jual ikan segar? Bukankah semua orang dah tahu kat kedai awak jual ikan yang segar-segar semua dia? Bukan ikan buruk, bukan ikan busuk." Owner pula jenis melayan mulut orang, jenis orang tak istiqamah. Ya tak ya juga Buanglah perkataan segar tu, tempah lagi signboard baru, hanya tertulis sekarang ni jual ikan. Tuan-tuan, agak ada lagi tak mulut yang komplain? Ada lagi. Ada lagi. Datang pula customer lain, "Tokek, kenapa awak tulis dekat signboard ni jual ikan? Kan semua orang dah tahu dah kedai awak ni ikan ni awak jual, bukan awak bagi free. Kedai awak ni bukan JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat." Jenis orang tak istiqamah. Orang komplain, dia berdebar dah, betul juga. Delete balik posting tu, buang perkataan jual, tempah signboard baru, hanya sekarang ni tulis perkataan ikan besar. Melayan mulut orang. Tak ada dah kot orang komplain, kata dia. Ada lagi. Datang customer lain, "Tokek, kenapa awak tulis perkataan ikan besar ni kat signboard awak ni? Kan semua orang dah tahu dah kat kedai awak ni jual ikan je, bukan jual sayur, bukan jual daging. Buanglah perkataan ikan tu." Ya tak ya juga, kata si tokek ni. Jenis orang tak istiqamah, dia pun buang perkataan ikan. Apa kesan dia? Ketika kedai dia tertulis di sini jual ikan segar, ramai orang datang ke kedai dia. Sebab apa? Orang tahu kedai dia jual apa. Tapi sekarang, kerana puncanya dia tidak istiqamah, layan mulut orang yang tak habis-habis mengata, akhirnya kedai dia dah tak ada orang datang. Sebab apa? Orang tak tahu dah kedai dia jual apa. Akhirnya dengan kedai-kedai terpaksa ditutup. Apa hikmah dan pelajaran daripada cerita pendek ini? Kalau kita yakin benda yang kita buat ni baik, betul, tak salah dari sudut syariat, tak salah dari sudut undang-undang, tak ketepikan orang bawah, tak tarik orang atas, buat sajalah. Melayan mulut orang sampai bila-bila takkan habis. Moga-moga tuan-tuan, kajian kita pada pagi ini tentang istiqamah menjadikan kita orang yang berpendirian teguh. Duduk tegaknya amatlah kukuh, diterpa ribut takkan terkecoh. Pendirian teguh dan gagah berani, sumpah setia taatlah pada janji, insya-Allah. Wallahu a'lam. Moga-moga bermanfaat kajian pada pagi ini tentang istiqamah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Sendiri.